percuma 2 hari sempena sambutan Tahun Baru Cina. Berita tengah hari 7 Februari, kami mulakan dengan berita baik untuk Tahun Baru Cina. Semua pengguna lebuh raya seluruh negara akan menikmati tol percuma 2 hari bermula 8 dan 9 Februari. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan ia selaras dengan aspirasi Kerajaan Perpaduan yang menitik beratkan soal kebajikan dan membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Pemberian tol percuma akan dilaksanakan di semua lebuh raya bermula pukul 12.01 tengah malam 8 Februari dan akan berakhir pada 11.59 malam 9 Februari. Pengecualian tol diberikan kepada kenderaan kelas 1 sahaja di semua plaza tol kecuali di plaza tol sempadan negara. Ia membabitkan plaza tol bangunan Sultan Iskandar Tambak Johor dan Tanjung Kupang Lebuh Raya Link kedua di Johor. Pemberian tol percuma itu membabitkan implikasi kewangan dianggarkan RM42.99 juta. Pengguna lebuh raya diharap merancang perjalanan sebaiknya susulan pemberian tol percuma itu. Mahkamah Magistrate Ipoh menetapkan 21 Mac depan sebagai tarikh baharu bagi sebutan kes pegawai kanan polis yang didakwa membunuh pelajar tingkatan 5 berhampiran Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jati dekat Meru Disember lalu. Magistrate S. Punita membenarkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Afzainizam Abdul Aziz memaklumkan dokumen penting kes masih belum lengkap. Pihak pendakwaan memohon tempoh kira-kira 1.5 bulan bagi melengkapkan dokumen yang membolehkan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, tertuduh Muhammad Nazri Abdul Razak didakwa melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Muhammad Zaharif Afendi Muhammad Zamri, 17 tahun. Terdahulu dalam prosiding sebutan semula, Muhammad Nazri memakai pelitup muka dengan tangan bergari tiba di perkarangan mahkamah pada pukul 8.20 pagi. Prosiding sebutan semula kes itu hanya mengambil masa 5 minit sebelum tertuduh dibawa menaiki kereta polis meninggalkan mahkamah pada jam 9.41 pagi. Hujan lebat awal pagi tadi menyebabkan berlaku banjir kilat yang menjejas sekurang-kurangnya 3 rumah di daerah Beruas, Perak. Menurut laporan Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, daerah Manjung, air longkang dan parit melimpah dan memasuki kediaman berkenaan. Kawasan terjejas ialah di Taman Anggrek Permai dan Kampung Tersusun, membabitkan 11 penduduk. Bagaimanapun, tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Pemantauan masih dilakukan oleh pihak berkaitan. Selangor jadi negeri pertama menerima bantuan baja rahmah membabitkan edaran 500 kampit baja organik kepada petani terpilih seluruh negeri. Eksku Pertanian Insinyur Izham Hashim berkata, baja sumbangan Yayasan Rahmah Malaysia bertujuan meringankan beban petani yang terjejas akibat kenaikan mendadak harga baja. Selangor dipilih sebagai negeri pertama kerana memiliki pasaran pertanian tinggi di Malaysia. Inisiatif berkenaan akan diteruskan ke negeri lain membabitkan edaran 5,000 kampit baja organik kepada petani terpilih seluruh negara. Sekarang ni dengan kenaikan harga baja yang melampau menyebabkan antaranya pada petani dia cut down dari penggunaan baja, menyebabkan hasilnya tumbuh-tumbuhan tanaman menjadi tidak subur. Terdahulu, beliau menyempurnakan pelancaran baja rahmah peringkat negeri di Pandan Indah. RM5 juta diperuntukkan Kerajaan Johor bagi menjayakan program Jualan Kasih Johor sepanjang tahun ini dengan sasaran penganjuran pada setiap musim perayaan besar. Program beri tumpuan kepada jualan barangan keperluan harian dengan kerajaan menyediakan subsidi bagi setiap barang berkenaan. Kebetulan yang pertama tahun ini kita bagi tumpuan kepada kongsi facai Tahun Baru Cina. Lepas ni ada raya, lepas tu ada di Bali dan sebagainya. Jadi kita akan buat di seluruh negeri Johor dan dari segi sasarannya
kita sasarkan lebih 800,000 keluarga akan mendapat manfaat daripada program jualan kasih ini. Beliau menyasarkan lebih 300 lokasi seluruh negeri terlibat sepanjang tahun ini. Penganjurannya akan diperluas pada musim bukan perayaan sekiranya mendapat permintaan tinggi. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa yakin lebih banyak lagi koperasi sekolah mampu menjana perolehan sehingga RM2 juta menjelang akhir tahun ini. Presidennya Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata sasaran itu boleh dicapai susulan kejayaan 26 buah koperasi sekolah mencatat perolehan melebihi RM1 juta. Kejayaan itu membuktikan kemampuan koperasi sekolah mengurus perniagaan berimpak tinggi dalam meningkatkan perolehan dan memberi keuntungan kepada anggotanya. Dan kita jangka dalam tahun 2024 ni saya yakin kita akan akan capai 30 buah koperasi sekolah akan peroleh 1 juta. Beliau ditemui pada majlis perasmian penutupan anugerah kecemerlangan koperasi sekolah di Subang Jaya. Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq yang hadir menyempurnakan majlis tersebut berharap agar elemen pendigitalan diterapkan dalam koperasi sekolah. Jadi saya harap dalam konteks ketika ini, ketika Kementerian Pendidikan Malaysia juga meletakkan digital ini sebagai salah satu direction of the nation atau dalam 7 negara. Jadi kita mampu juga koperasi tidak ketinggalan dalam arus digital ini dan memastikan proses digital ini berlaku. Setakat ini terdapat 2,485 koperasi sekolah berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perlis berjaya mengurangkan 9 kesalahan utama di bawah Akta Pengangkutan Jalan yang sering berlaku di negeri itu. Pengarah JPJ Negeri Fatimah Muhammad Ali Piah berkata, hasil kerja keras pihaknya menjalankan penguatkuasaan dan advokasi, kesalahan berkenaan berjaya diturunkan kepada 20% tahun ini. Pihaknya mendapati kebanyakan kemalangan maut yang berlaku di negeri ini adalah berpunca daripada kecuaian dan kedegilan pengguna. Kita mengambil tindakan terhadap 9 kesalahan utama. Yang mana kalau di Perlis ni kita ada yang ramai yang beat traffic light, tidak mati syarat lampu merah. Dan yang keduanya membuat pusingan you di merata-rata atau di mana-mana. Sebab kita di Perlis ni maklumlah kampung, so boleh buat U-turn di mana-mana. So itu antara 2 kesalahan yang kita kenal pasti banyak berlaku di negeri Perlis yang boleh menyebabkan kemalangan. Beliau berkata demikian selepas meninjau operasi bersepadu sempena Tahun Baru Cina yang dijalankan di sekitar Kangar semalam. Mengisi minyak di stesen minyak berbeza di sekitar kawasan sempadan bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Namun, taktik tersebut dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah menerusi obstiris bagi membantras aktiviti penyelewengan minyak diesel. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin memaklumkan sebanyak 7 stesen minyak hotspot dipantau sekitar Changlon dan Bukit Kayu Hitam yang membabitkan pergerakan keluar masuk kenderaan berpendaftaran Thailand. Hasil pemantauan, 2 kenderaan masing-masing dipandu seorang lelaki dan wanita warga asing ditahan. Hasil pemeriksaan mendapati terdapat 50 dan 60 liter minyak diesel di dalam tangki kedua-dua kenderaan berkenaan. Kenderaan terbabit disyaki melakukan transaksi belian minyak diesel melebihi 1 transaksi di stesen minyak berbeza. Maklumat kemudian disalur kepada pegawai di Kompleks Imigresen Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam untuk siasatan lanjut. Kerja-kerja pembaikan kebocoran paip dasar laut di Langkawi selesai sepenuhnya. Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd Sada memaklumkan pembaikan kebocoran paip berusia 27 tahun itu dilakukan menggunakan kaedah clamping oleh pakar penyelam komersial.
Kerja-kerja pembaikan mengambil masa 2 hari untuk dilaksanakan, merangkumi proses tinjauan dan cucian serta proses pembaikan. Hasil daripada pembaikan selama 2 hari itu sada menjangkakan pertambahan sebanyak 6 hingga 8 juta liter air sehari air terawat dapat dihantar ke tangki pengimbang penara. Sada turut berharap melalui usaha dan pelaksanaan projek pembaikan paip dasar laut secara menyeluruh yang dijangka siap pada Januari 2025, masalah kebocoran paip dasar laut di pulau itu dapat diatasi sekaligus meminimumkan gangguan bekalan air di Pulau Langkawi. Bursa Malaysia memulakan dagangan Rabu dengan susut sedikit dalam persekitaran kurang memberangsangkan. Ini menjelang cuti hujung minggu yang panjang bersempena Tahun Baharu Cina. Indeks FBM-KLCI turun 1.46 mata kepada 1,511.52 mata setakat pukul 12 tengah hari. AGX mendahului kaunter saham paling aktif meningkat 2 sen kepada 37 sen. Sebaliknya, Mindtech turun 1 sen kepada 13 sen, manakala Scable turun 4 sen kepada 14 sen. Dan kita beralih ke kaunter saham paling untung, MPI melonjak 38 sen kepada RM26.96, manakala KESM meningkat 24 sen kepada RM6.93 dan Warisan naik 15 sen kepada RM1.16. Ringgit susut sedikit berbanding dolar Amerika pada awal urus niaga Rabu, namun diunjur pulih kemudiannya didorong oleh jangkaan China mengumumkan langkah bagi merangsang ekonomi negara itu. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.76 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.54 dan berada pada 3.22 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 6.00 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.12 berbanding euro. Manakala berbanding baf, ringgit didagangkan pada 13.42. Usahawan perlu lebih kreatif dan menggunakan platform media untuk meningkatkan pendapatan. Pengurus Kanan Tunas Indah Niaga, Muhammad Nazri Abdullah berkata, di samping mempromosi produk mereka, usahawan harus berani menonjolkan diri selari dengan perubahan semasa. Jelasnya lagi, platform media sosial kini mampu menarik minat pelbagai generasi menambah ilmu sekaligus menjadi pemangkin untuk mereka mula berjinak ke arah keusahawanan digital. Zaman sekarang ni semua kita gunakan media tu sebagai platform kita untuk kita mempromosikan produk-produk kita. Kita ada TikTok, kita ada FBX dan berbagai macam lagi media-media yang ada sekarang ni, yang melalui media-media itu dapat membantu peniaga-peniaga, usahawan untuk meningkatkan lagi jualan produk mereka. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Malaysia Venture Capital Management berhad MAVCAP melantik Tan Sri Ter Leong Yap sebagai pengerusi baharunya berkuat kuasa 15 Disember 2023. Menerusi kenyataan, syarikat ini berkata pelantikan ini berdasarkan pengalaman kerjanya yang terbilang selain kepakarannya dalam keusahawanan dan pengalaman kepimpinan peringkat lembaga. Pencapaian beliau merentasi pelbagai syarikat tersenarai awam yang memenangi anugerah. Ini termasuk sektor pembangunan hartanah, penjagaan kesihatan, pendidikan, perkhidmatan pembinaan dan perdagangan. Ketua Pegawai Eksekutif MAVCAP Syahril Anas Hassan Aziz berkata, dengan pelantikan tersebut, pihaknya berharap ia dapat melaksanakan pelan strategiknya dengan pembangunan bakat modal teroka, visi tempatan, penubuhan syarikat visi tempatan dan menarik visi asing. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT komited pastikan kemampanan jangka panjang dana dan akan terus meneroka semua pilihan pelaburan bersama pihak berkepentingan. Sebarang keputusan pelaburan juga akan melalui prosedur yang mantap
termasuk pelbagai proses kelulusan jawatan kuasa pelaburan, panel pelaburan dan lembaga pengarah. LTAT disokong oleh rangka kerja peruntukan aset strategik dan disokong oleh pelbagai dasar dan garis panduan pelaburan bagi memastikan portfolio pelaburan yang sihat. Selain itu, LTAT juga telah mencapai kemajuan ketara sejak beberapa tahun kebelakangan ini seperti yang dilihat dalam prestasi kewangan tahun ke tahun yang bertambah baik. Selain pemulihan, pengisytiharan dividen ke tahap yang mapan yang memberi manfaat secara langsung kepada pencarumnya. Lagi fitnah berkaitan status penjawat awam kontrak dikesan. Menerusi muat naik di Facebook, penghantar mendakwa tiada bank akan memberi pinjaman kepada kaki tangan awam kontrak. Mereka juga sukar untuk memiliki kediaman sendiri. Dakwa hantaran itu, situasi berkenaan bakal menjadikan kaki tangan kerajaan miskin masa depan. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan yang dilempar tidak berasas. Hakikatnya, hampir semua keistimewaan diterima penjawat awam tetap diterima mereka yang berstatus kontrak. Mereka juga tak perlu risau memandangkan pengambilan kaki tangan kontrak hanya bersifat sementara. Kaki tangan terlibat bakal dilantik ke jawatan tetap selepas kaedah baru sistem saraan perkhidmatan awam di muktamad. Henti sebar fitnah, tak perlu cipta persepsi jahat. Penyebarannya dikuatiri menimbulkan kegusaran. Beri bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Lawatan rasmi sulung Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan ke Jakarta semalam merupakan bukti kepada hubungan akrab dan komprehensif antara Malaysia dan Indonesia. Beliau yang turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Joko Widodo berkata, lawatan itu merupakan kesinambungan usaha kerajaan Malaysia untuk terus mengeratkan hubungan dengan kerajaan Indonesia dan meningkatkan kerjasama di peringkat ASEAN. Antara perkara-perkara dibincangkan adalah kemajuan kerjasama yang positif di antara Malaysia dan Republik Indonesia dalam pelbagai bidang. Datuk Seri Mohamad turut mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya Retno Marsudi. Kedua-dua pihak membincangkan isu dua hala, serantau dan antarabangsa melibatkan kepentingan bersama. Selain isu dua hala, Menteri Luar turut bertukar-tukar pandangan dengan Presiden Jokowi dan rakan sejawatannya mengenai perkembangan serantau dan global, terutama mengenai situasi di Myanmar dan konflik di Palestin. Kedua-dua negara mengulangi komitmen untuk bekerjasama rapat dalam menangani isu diskriminasi minyak sawit. Malaysia dan Indonesia adalah negara pengeksport utama dunia bagi komoditi itu. Hamas mengesahkan pihaknya telah menjawab cadangan bagi usul gencatan senjata di Gaza, termasuk membebaskan tebusan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani dan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken pada Selasa di Doha. Perincian mengenai maklum balas Hamas bagaimanapun tidak didedahkan. Menerusi satu kenyataan, Hamas menyatakan bahawa pihaknya menjawab dalam nada positif demi memastikan satu gencatan senjata menyeluruh dan lengkap mengakhiri keganasan di Gaza. Hamas juga mahu Israel membebaskan seramai mungkin banduan Palestin. Mengulas mengenainya, Blinken optimis bahawa satu perjanjian boleh disepakati dan boleh dicapai. Pada masa sama, Amerika menegaskan White House sedang mengkaji maklum balas daripada Hamas itu. Qatar yang bertindak sebagai salah satu daripada orang tengah utama dalam rundingan dengan Hamas menerima maklum balas daripada kumpulan itu pada Selasa. Putera Harry pulang ke United Kingdom untuk berada di sisi ayahandanya selepas pengumuman dari Istana Buckingham bahawa Raja England, Raja Charles III menghidap kanser. Putera kedua Raja Charles III itu tiba di London pada Selasa dari California, Amerika Syarikat. Bagaimanapun, kelibat isteri Putera Harry, Meghan dan dua anak mereka, Putera Archie dan Puteri Lilibet, tidak kelihatan kembali ke UK. Sumber diraja berkata Putera Harry juga tiada rancangan untuk bertemu abangnya, Putera William, semasa di London.
Kepulangan Putera Harry telah mencetuskan spekulasi tentang perdamaian dengan keluarganya selepas bertahun-tahun terpisah. Raja Charles III yang disahkan mengidap kanser pada Isnin akan menangguhkan beberapa tugas rasmi sementara menjalani rawatan. Hubungan Putera Harry dengan keluarganya telah renggang sejak beliau dan Meghan berpindah ke California pada 2020. Sementara itu, sebahagian pemimpin dunia menitip ucapan semoga Raja Charles III diberi kesembuhan segera untuk menerajui Britain. Antara yang berkongsi keprihatinan mengenai keadaan kesihatan Raja Charles III ialah Presiden Joe Biden, Perdana Menteri UK Rishi Sunak dan bekas Presiden Amerika Donald Trump. Sunak menulis di akaun X mendoakan Raja Charles III pulih sepenuhnya dengan cepat. Presiden Joe Biden pula dilaporkan berkata beliau prihatin mengenai keadaan kesihatan Raja England itu. Trump juga menulis di rangkaian Truth Socialnya bahawa Raja Charles III seorang lelaki hebat dan berdoa agar baginda cepat sembuh. Istana Buckingham sebelum ini berkata Raja Charles III memilih untuk berkongsi diagnosisnya bagi mengelakkan spekulasi. Juga dengan harapan ia dapat membantu pemahaman orang ramai di seluruh dunia yang terjejas oleh kanser. Bekas Presiden Chile yang juga seorang bilioner Sebastian Pinera meninggal dunia selepas terlibat dalam nahas helikopter. Perkara tersebut dimaklumkan oleh pejabat Pinera menerusi satu kenyataan. Nahas berlaku di Lago Ranco, sebuah daerah terletak kira-kira 920 km di selatan Santiago. Adalah lokasi Pinera menghabiskan percutian bersama ahli keluarganya. Selain Pinera, 3 orang lagi yang berada dalam helikopter itu terselamat dalam nahas itu. Sementara itu, Kementerian Luar Colombia turut mengucapkan taksiah kepada rakyat Chile dan memperingati sokongan kerajaan Pinera dalam rundingan damai Bogota dengan kumpulan gerila FARC. Pinera memegang jawatan dalam tempoh 2 penggal iaitu antara 2010 hingga 2014 dan 2018 hingga 2022. Jenazah bekas pemain bola sepak kebangsaan Abdul Muhammad Khalid Muhammad Ali telah selamat dikebumi di tanah perkuburan AU4 Lembah Keramat, Kuala Lumpur malam tadi. Suasana sedih dan sayu mengiringi pengebumian beliau yang lebih dikenali dengan panggilan Khalid Ali. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada usia 66 tahun di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM sekitar pukul 3 petang semalam selepas hampir setahun bertarung dengan kanser paru-paru. Bagi anak sulungnya, Suliana Abdul Muhammad Khalid, dia dan keluarga reda dengan pemergian bapanya. Menurutnya, sepanjang menerima rawatan, Allahyarham juga amat senang dijaga. Rasa sedih jugalah sebab ialah dia ayah kan. Tapi alhamdulillah ayah dah tak rasa sakit. Saya reda, kami semua reda dengan pemergian dia. Alhamdulillah. Sebab memang itulah yang ayah nak balik kan. Beliau pernah menyarung jersey skuad kebangsaan pada 1977 hingga 1985. Pencapaian terbaiknya membantu skuad Harimau Melaya layak ke Sukan Olimpik 1980 di Moskow, Rusia. Selepas bersara, Allahyarham yang pernah beraksi bersama pasukan Selangor tetap dengan sukan yang dicintainya apabila berkongsi idea-idea bernas dan komen mengenai bola sepak tanah air. Turut memberi penghormatan terakhir rakan-rakan industri bola sepak seperti Datuk Dollah Saleh, Ridwan Abdullah, Datuk Yusof Mahadi, Setiausaha Agung FAM, Datuk Nur Azman Rahman dan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli. Memang dah macam abang adik lah saya dengan dia. Dengan itu saya rasa macam kehilangan lah. Saya rasa macam kehilangan besar lah untuk apa? Seorang legenda bola sepak kan yang apa? Ialah macam kehilangan dia bermakna macam satu sebab saya dah macam tadi saya cakap
saya dah anggap dia macam abang saya kan, sebab saya dengan Datuk Zainal memang kita dah macam adik-beradik dah. Jadi satu kehilangan yang tidak dapat dicari ganti lah. Dia ada dua watak luar padang, satu watak dalam padang. Dalam padang serius lah, dalam padang lah. Walaupun latihan pun dengan kami pun betul serius lah. Tidak main-main, dia tak suka main-main lah. Dia nak serius apa juga latihan dia perlu, dia jalankan, dia nak jalankan dengan baik. Dan kalau padang tu kita bersuka-suka lah. Kita berkawan, berseronok, gelak ketawa. Itu berbeza di antara luar dan padang lah. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham Khalid Ali. Ucapan disampaikan melalui muat naik di Facebook rasmi beliau. Perdana Menteri turut mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama roh orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak ketinggalan merakamkan ucapan takziah adalah Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Hannah turut mengucapkan terima kasih atas segala jasa yang dicurahkan bekas pemain kebangsaan itu dari 1977 hingga 1985. Bagi pihak Kementerian Belia dan Sukan, kita mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham, dan saya tahu YAKIB, Yayasan Kebajikan Atlet Negara, telah banyak kali berjumpa dan melawat beliau, dan bagi pihak kerajaan kita mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan sumbangan yang telah diberikan oleh Allahyarham kepada pembangunan sukan di Malaysia. Ratu Terjun Negara Datuk Pandelela Rinong dan gandingannya Nur Dabita Sabri terlepas tiket untuk ke Sukan Olimpik Paris 2024 selepas hanya menamatkan saingan acara 10 meter platform seirama di kedudukan ke-12 di Kejohanan Akuatik Dunia di Doha, Qatar malam tadi. Gandingan itu gagal menampilkan prestasi terbaik mereka untuk menduduki kedudukan tersebut daripada 16 gandingan dengan mengutip 240.06 mata keseluruhan. Kemarin, Pandelela yang merupakan pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Rio 2016 terlepas tiket ke Paris dalam acara kegemarannya 10 meter platform individu selepas menamatkan saingan di tempat ke-29 dengan mengumpul 231.15 mata sekaligus gagal ke separuh akhir. Terdahulu, dua penerjun lelaki negara, Oi Zalian dan Muhammad Syafiq Putih tersingkir di pusingan kelayakan 3 meter papan anjal individu lelaki selepas masing-masing hanya menduduki tempat ke-23 dan 45. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.